sekarang di kaki gunung Uhud di tempat yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat Nabi datang merapati gunung ini setelah mana diasak oleh tentera musyrikin pada ketika itu. Jadi tentera musyrikin Makkah ketika mana mereka mengasak tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang kita sebutkan semalam di medan Uhud, maka baginda merapati kawasan gunung Uhud ni. Jadi bila lari mai ke sini, bukan larilah, maksudnya berundur datang ke sini. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam maharis. Maharis ni adalah istilah kepada syiq ataupun satu kawasan lubang di bukit yang mana tempat air hujan turun dan berkumpul dalam tu. Dia bukan ghar, dia bukan macam jenis gua tu. Dia tempat untuk ada lubang yang jadi daripada celah-celah bukit. Nanti kita akan tengok sana daripada tutup dengan simen. Jadi ini gua Maharis, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung. Tengok di atas sana, sebelah kanan saya, sebelah kiri tuan-tuan. Nanti kita tengok depan kat jalan tu ada kat atas bukit. Di situ Nabi naik, dan waktu Nabi naik tadi darah Nabi mengalir dengan sangat derah. Dan para sahabat menahan darah tersebut, dan dikatakan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha yang mengambil para sahabat menahan darah Nabi yang keluar daripada dahi Nabi, daripada kepala Nabi dan seumpama. Di sini yang katanya Sayyidina Malik ibn Sinan menghirup darah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata siapa yang nak tengok ahli syurga, maka lihatlah Malik ibn Sinan, Nabi kata. Dan Nabi berlindung di sini selama daripada waktu subuh sampai waktu tengah hari. Dan di sini dikumpul oleh baginda Nabi, dan Nabi menunaikan solat. Dan Nabi tidak mampu untuk berdiri disebabkan kerana darah yang banyak. Dan solat di sini dilakukan. Dan dikumpulkan juga para sahabat Nabi yang wafat, sebanyak 70 orang sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajma'in. Jadi dikumpulkan di sini. Dia dipanggil Masjid Fasah kerana dia duduk di di kaki gunung, dipanggil Fasah, ataupun dipanggil Masjid Fasih. Masjid Fasah dipanggil. Di sini tempat yang mana Nabi semayang duduk, dan dia didirikan balik oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendirikan dan dibuat masjid di sini. Dan ada satu gua di belakang sana, ada gua kecil yang katanya Rasulullah SAW pernah masuk dalam gua tersebut juga. Dan Nabi SAW meletakkan serban Nabi ketika nak berwuduk. Ada satu lubang dekat dengan sini, lebih kurang tinggi dia. Kalau kita berdiri, kita letak tangan, ada lubang. Dan lubang tu katanya Bukit Uhud tidak ada air dalam belakang tu. Nabi letak je tangan dalam tu, tanah jadi lembut, batu tu jadi lembut dan berlubang waktu tu. Dan keluar air pada waktu tu di situ. Yang Nabi berwuduk, dan Nabi letakkan serban Nabi di tempat batu tersebut. Dan bila Nabi letak serban Nabi, melekuk batu tadi. Batu terus jadi lembut ketika dia letakkan serban Nabi. Dan kemudian katanya Arab dululah, setiap mereka selalu bubur simen kat tempat tu. Kat tempat melekuk tu dia bubur simen. Dan simen akan hilang lepas tu. Bubur lagi simen, hilang lagi simen. Itu dekat situ belakang ni. Jadi ini kawasan tempat ketika mana Nabi SAW berlindung, dan kemudian turun setelah mana melihat peperangan pada waktu tersebut semakin reda, barulah Nabi kita Muhammad dan para sahabat turun. Dan waktu ketika tersebutlah golongan musyrikin datang ke medan Uhud, dipimpin oleh Sayyidatina Hindun yang sebelum tu tidak masuk Islam lagi, bintu Utbah, yang dia kematian ayahnya, saudaranya di dalam peperangan Badar. Maka dia ingin balah kembali kepada Nabi kita Muhammad, dan balah kembali kepada orang-orang dengan tamsil ataupun dipanggil muslah. Muslah ni maksudnya balah dari dikerat hidung, dikerat telinga, dan telinga-telinga syuhada Uhud dijadikan rantai mereka. Mereka kerat telinga, mereka kerat hidung, dan dijadikan rantai dan digantung di tengkok-tengkok wanita-wanita musyrikin pada waktu tersebut. Dan jadi peristiwa Uhud ni peristiwa yang sangat
menggugah hati Nabi SAW, di mana kita sebut semalam, sebabkan kerana peristiwa ni peristiwa yang besar dan berat dan akan menggugah hati para sahabat. Ada ramai yang tanya, adakah perang Uhud ni kalah ataupun macam mana? Tak, tidak ada istilah kalah dalam Islam. Sama ada menang ataupun syahid. Jadi Sayyidina Rasulullah SAW tidak kalah sama sekali. Malah ni adalah pembukaan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang wafat dalam peperangan dalam Islam, syahid, mereka ini dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Itu kemenangan yang paling besar sekali. Dan itu semua diinginkan oleh siapa pun. Dan salah seorang yang syahid dalam peperangan Uhud adalah ayah kepada Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Ayah beliau Sayyidina Abdullah, yang diturunkan oleh Allah ayat Quran, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang mana dia menyebutkan dalam surah tersebut, dalam ayat tadi diceritakan bahawa ayah Sayyidina Jabir, yakni Sayyidina Abdullah, bangun, dan waktu dia telah wafat syahid, Nabi SAW menceritakan dia bangun dan dia nak mati lagi. Dia minta kepada Allah, ya Allah, matikan aku sekali lagi dalam keadaan syahid. Maksudnya hidupkan aku balik dan matikan aku sekali lagi dalam syahid. Dan dia ingin mati berkali-kali dalam keadaan syahid, kerana lazatnya mati dalam keadaan tersebut. Jadi turun ayat, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi peristiwa Uhud ni tidak kalah. Peristiwa Uhud sebenarnya peristiwa yang memberikan benda yang besar selepas tu kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila Nabi lalu, bimbang para sahabat, jadi tidak senang melihat mauqi' Uhud, maka Nabi pun menyebut, Uhudun jabal yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud itu adalah bukit, dan dia mencintai kami dan kami mencintai dia. Dan Uhud gembira ketika Nabi naik di atas jabal ini. Ihtazzal Uhud. Uhud sampai bergegar. Sampai Nabi kata, usbut ya Uhud. Dan semalam dalam Facebook pakai komen, uskut ya Uhud, bukan uskut. Usbut ya Uhud. Uskut duduk diam. Usbut ya Uhud maksudnya diam kamu, maksudnya kamu kena tenang wahai Uhud. Karena Uhud terlalu gembira waktu itu ketika Nabi naik di atas permukaan Uhud. Ini bukit Uhud, bukit yang salah satu bukit yang nanti akan dipindahkan bizat dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi kita berada di salah satu daripada bukit-bukit syurga yang mana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan di sini berlakunya peristiwa yang agung tersebut, insya-Allah.